Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang mengemukakan soalan berkaitan isu semasa yang melibatkan Datuk Saiful Samahah, Mufti Negeri Kedah, dengan Dr. Asri Zainal Abidin. Pada pandangan saya, wallahualam, Saiful Samahah Datuk Mufti Negeri Kedah berada pada posisi yang benar atas wacana Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, dari sudut akidah dan sudut fiqh berpegang kepada kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan melazimi akhlak Islam berdasarkan pandangan tasawuf yang muktabar di kalangan ulama sufi. Kemudiannya beliau mempunyai kuasa atau otoriti yang tertinggi sebagai mufti, berhak untuk tidak membenarkan mana-mana individu untuk tampil ke negeri Kedah menyampaikan ceramah, syarahan, kuliah, seminar yang mana kandungannya dikira mengelirukan fahaman umat Islam di negeri Kedah atau seluruh negara. Manakala beliau sebagai seorang yang mempunyai otoriti yang jelas, yang menjalankan mandat di bawah Tuanku Sultan. Dan jika kita engkar pada posisi ini, artinya kita tidak mentaati perintah Allah, bagaimana yang Allah sebutkan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam soal ini saya menyokong penuh apa yang disampaikan oleh Saiful Samahah Datuk Mufti Negeri Kedah sebagai seorang yang alim, yang faqih, yang warak. Beliau berhak untuk menyuarakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan membantah segala fahaman sesat seperti Wahabi, Syiah, Liberal, pluralisme agama, Arkam, Yapin, Jikaha, Qadiani dan lain-lain fahaman yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya Dr. Asri memang jelas berfaham Wahabi. Bukan Wahabi sembarangan, Wahabi total. Saya ada bukti, ini buku beliau tulis. Beliau perlu bertanggungjawab terhadap buku yang beliau tulis. Bid'ah hasanah, istilah yang disalahfahami. Dalam buku ini beliau menganggap bid'ah hasanah itu tidak ada. Yang kedua, orang yang menganggap wujudnya bid'ah hasanah itu disamakan dengan orang Kristian yang cuba nak mengubah wajah ketulinan agama. Jadi persamaan itu sesuatu yang tidak wajar, dan persamaan ini sebenarnya menjustifikasikan pentakfiran kepada sebahagian umat Islam yang berfahaman wujudnya bid'ah hasanah. Dan kalau kita menyusuri pentas akademik, kita akan dapati bahawa bid'ah hasanah itu disebutkan oleh para alim ulama mu'tabar seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Sayyuti, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Abdul Wahab As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, Imam As-Sakhawi, dan begitu juga yang diselusuri oleh ulama-ulama dunia Melayu kita, daripada pondok, daripada pesantren, dan ulama-ulama kontemporari. Alhamdulillah. Jadi bagaimana beliau begitu teruja nak menafikan kewujudan bid'ah hasanah, kemudiannya nak menyalahkan pihak yang berpandangan wujudnya bid'ah hasanah ini. Dan dalam buku ini juga beliau secara jelas mengkategorikan umat Islam yang menyambut nisfu Sya'ban itu adalah dikira melakukan bid'ah, merosakkan ketuhanan agama, dan dianggap sebagai perbuatan sesat dan layak diumban ke dalam neraka. Jika Dr. Asri nak menafikan kebenaran ini, boleh merujuk pada buku dia. Ini boleh merujuk pada buku beliau. Beliau perlu bertanggungjawab dalam menyesatkan umat Islam di negara kita. Jadi jelas kepada kita bahawa metod yang dipergunakan oleh Dr. Asri ini adalah metod fahaman terjah Wahabi, yang menganggap dia satu-satunya berfaham agama yang benar, yang tulen, yang bersifat progresif, manakala orang lain dianggap sebagai jumud, konservatif, ketinggalan zaman, tidak bertamadun, serta dianggap sebagai bid'ah sesat yang menyeleweng dari landasan Islam. Patutnya beliau perlu bersikap terbuka, berlapang dada di atas konsep nahnu nata'awun fi mattafaqna wa natasamuh ba'duna ba'dha fi makhtalafna, berdasarkan kaedah usul fiqh. Ini tidak. Saya kira beliau pun tidak menguasai disiplin ilmu usul fiqh. Orang yang mempelajari bahasa Arab dan sastra di peringkat ijazah pertama dan mengambil master dalam bidang hadis sebagai satu celupan, termasuk dalam PhD, dan cuba untuk mana-mandai dalam urusan agama dan menjustifikasikan orang yang tidak mengikuti pandangan beliau sebagai sesat dan menyeleweng.
Bagi saya beliau lah yang mencetuskan pemikiran yang sesat dan menyeleweng dan perlu ditahzir dalam negara Islam. Dalam kemudiannya kita rujuk juga buku beliau yang ditulis. Ini buku beliau ditulis oleh Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, 10 perkara batal Islam dan apa itu syirik. Dalam buku ini muka surat yang ke 7, mukadimah buku ini, beliau menyatakan terdapat 11 tanda-tanda syirik. Ada senarai yang ke-6 dan juga senarai yang ke-8. Senarai ke-6 ni Dr. Asri mengklasifikasikan tanda-tanda syirik yang ke-6 ialah mengagungkan seseorang keterlaluan. Dan juga yang ke-8 menyeru di kubur wali. Jadi barang sesiapa yang mengagungkan seorang keterlaluan dianggap oleh Dr. Asri sebagai syirik kafir. Begitu juga menyeru di kubur wali dianggap sebagai kafir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya melihat buku ini adalah adaptasi atau cedokan daripada kitab Nawaqidul Iman yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menafikan apa itu Wahabi, takut antu Wahabi, saya bukan Wahabi. Tetapi beliau sendiri didapati secara jelas membuat cedokan kepada pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenali sebagai pengasas Wahabi. Kalau sekadar fahaman dari sudut fiqh atau dari sudut ijtihad, kita tak kisah, kita berlapang dada. Ini adalah satu doktrin yang sebaliknya digunakan sebagai anjakan untuk mengkafirkan umat Islam yang tidak selari dengan pandangan beliau. Kita tengok pada muka surat yang saya tandakan ni. Okey, dalam muka surat 10 dia kata salah faham terhadap akidah. Dr. Muhammad Asri mendakwa bahawa orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertauhid rububiyah, tetapi mereka menjadi kafir kerana tidak bertauhid uluhiyah. Dengan berdalilkan ayat yang bersifat mujadalah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ayat ini ayat mujadalah. Kalau kita tanyakan orang bukan Islam, kenapa tak nak beriman dengan kitab, dengan Allah, dengan hari kiamat, dengan nabi-nabi? Kafir musyrikin kata kalau ditanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka kata Allah. Allah yang disebutkan mereka itu bukan ikrar, al-qaulu bil lisan wa amalu bil arkan wa tasdiqul bil jinan. Bukan dalam kontekstualisasi keimanan, tetapi dalam kontekstualisasi mujadalah. Kita tanya tu, tanya ni, kata ni bukti ketuhanan Allah dah ada, tak beriman juga. Ni bukti mukjizat Rasulullah, tak beriman juga. Kalau tanya langit bumi, siapa yang buat? Tuhan lah. Tapi Tuhan pada persepsi mereka Tuhan berhala, Tuhan bulan, Tuhan bintang, Tuhan api, Tuhan patung. Dari lafaz Tuhan disebut itu disebut secara umum, bukan bermaksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benarnya Dr. Muhammad Asri ini seorang yang keliru. Dia tak mendasari soal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu dia gagal menyelami hakikat tauhid. Wahada yuwahidu tauhidah. Baliknya dia memahami mengikut neraca pemecahan tauhid sebagaimana metodologi pemikiran Wahabi yang memecahkan tauhid kepada 3 sesi. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma' wa sifat. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah dan bila kita telusuri pentas akademik, dapati ulama tidak memecahkan tauhid kepada 3 bahagian. Dan sudah menjadi keputusan Darul Ifta' dari Mesir, Syekhul Azhar telah membuat satu isytiharan bahawa tidak ada dalam Islam pembagian tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sebaliknya ia merupakan cetusan pembahagian yang diasaskan oleh Ibn Battah Al-Hambali Al-Mujassimi dan dipopularkan semula oleh Syekh Ibn Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi dan diikuti pula oleh puak-puak Wahabi, termasuklah Wahabi Melayu, Wahabi Jadi-Jadian di Malaysia, dan diadaptasi ke dalam buku ini. Sama juga dengan ustaz muda tu yang mengaku diri sebagai ulama, Ustaz Fathul Bari, yang mendakwa orang kafir Quraisy pun bertauhid rububiyah, mereka jadi kafir cuma tak bertauhid uluhiyah. Ni tauhid 50%. 50% rububiyah Islam, 50% jadi kafir.
Nah, ini adalah satu penyelewengan yang sesat lagi menyesatkan. Kerana mengiktiraf orang kafir Quraisy sebagai bertauhid, dan dalam masa yang sama seakan kewujudan Nabi hanya bertindak menyampaikan tauhid uluhiyah semata-mata. Sebenarnya tidak ada beza antara al-ilah wal-rab, al-rab wal-ilah. Tidak ada beza, tidak ada pemecahan. Sebab tu kita bila masuk dalam Islam kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tu zakah wa yasumu ramadan wa yahujja ila baitillah liman istata'a ilaihi sabila fa idza fa'alu dzalika haramu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Berdasarkan hadis ini jelas pada kita, baginda memerintahkan umat Islam supaya memerangi orang kafir yang memerangi Islam hingga mereka menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila mereka mengerjakan suruhan-suruhan Islam yang 5 itu, maka haram untuk kita menceroboh harta benda, maruah, keturunan mereka kecuali perhitungan mereka dengan Allah. Jadi tak perlu kita nak mengucap 2 kali la ilaha illallah, kemudian nak orang lafaz lagi la rabba illallah ataupun la ilaha rabb. Tak ada, cukup sekali saja, tak ada pemecahan. Jadi orang yang percaya tauhid ni ada pemecahan, sebenarnya mereka gunakan instrumen ini untuk mengkafirkan umat Islam yang melakukan tawassul dengan makam kenabian yang telah wafat dan juga para ulama, para salihin yang telah meninggal dunia. Kita katakan dalam soal begini, ulama tak ia sekata. Tetapi jumhur ulama mengatakan ia sesuatu yang harus, kerana bertawassul dengan mereka yang telah meninggal dunia adalah bukan meminta kepada objek berkenaan, tapi memohon kepada makam kemuliaan, termasuk makam kenabian, makam ulama, makam para wali, supaya dengan makam kemuliaan bijah mereka itu, mereka menjadikan satu platform supaya doa dikabulkan oleh Allah. Saya tengok lagi, ini Dr. Asri mendakwa Al-Quran merakamkan hal ini, menceritakan tentang keimanan orang-orang Quraisy terhadap Allah. Dr. Asri sendiri mengakui orang Quraisy beriman kepada Allah. Dalam masa yang sama mereka melakukan syirik. Jadi seolah kata Nabi bawa tauhid uluhiyah je. Sebab tauhid rububiyah dah memang ada pada kafir musyrikin Mekah. Allahu Akbar. Dan memang pun dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Bashmir, itu disebutkan tentang Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid rububiyah, tapi mereka menjadi kafir sebab tidak bertauhid uluhiyah. Nampaknya Dr. Asri mengulangi skrip Wahabi yang sama. Justru dakwaannya, saya bukan Wahabi, siapa itu Wahabi, takut antu Wahabi, adalah dakwaan yang bersifat retorik semata-mata, tak berpijak kepada fakta akademik. Jadi saya katakan beliau bukan sekadar Wahabi, bapa Wahabi, kepala hangit Wahabi. Kalau beliau berani untuk menafikan, kami akan dedahkan satu persatu setiap inci penyelewengan beliau. Kita tengok lagi dalam tulisan dia. Okey. Juga dalam kitab yang sama, 10 perkara batal Islam, apa